الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terima kasih kepada pengurusi majlis, Sayyidul Fadilah Tuan Imam, yang saya raikan seluruh kepimpinan masjid kita, dan yang saya raikan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, adik kakak yang hamba hormati sekalian. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini kita diberi peluang, kesempatan untuk bersama-sama, dan ni kali pertama hamba panggil apa, sapa di masjid kita ni, masjid adik kakak ni. Tak rajin sapa lagi lah kiranya. Kalau Ustaz Pik tak cerita tadi, saya pergi gomoh bulatan tu. Duk ingat waktu bekas baru. Rupanya waktu pasir pekai. Tu tanda lama kan, tak sapa di apa nama bekas baru. Sekat duduk di apa nama ni Putrajaya. Lebih ke tahun 2000, tubik dari Kelantan tahun 2000, mengaji di belah apa nama Tani, belah Kedah, pondok di belah Kedah. Kemudian habis ngaji pondok tu betul nikah dengan orang Kuala Lumpur. Dia hilir. Jadi tak kelik lah. Kelik jari-jari begitulah. Kelik 2 bulan 3 bulan sekali. Itu yang setakat masjid adik kakak baru buat ni, kiranya tak sapa lagi lah. Baik, alhamdulillah. Jadi kita malam ni tuan-puan, kita tajuk yang diberikan berkaitan dengan perkara ataupun asas-asas riba di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dia panggil apa? Tajuk tu boleh kira lah dia punya agak rumit apa panggil. Tetapi kita bincang malam ni berkaitan dengan asas. Sahaja, bukan kata detail. Kalau nak detail memang dia kena lama lah. Mengaji pondok pun lebih kurang nak habis tajuk riba ni 7 ke 10 kuliah. Tajuk riba saja. Dalam kitab Matlaq tu dia ada tajuk riba. Untuk nak khatam tajuk riba saja makan masa lebih kurang 10 kuliah. Jadi malam ni kita nak kenal aja, kita panggil nak berkenalan dengan riba. Yang kita duduk dengar riba haram, lebih riba. Jadi lagu mana rupa orang panggil tuai diri yang sebenar. Baik. Yang pertama sekali dia kakak, kita apapun hukum dalam syariat, hukum dalam agama, kita nak kena dua benda. Pertama dia panggil nama. Gapo-gapo pun tak kisahlah, gapo nama hukum dalam syariat agama kita, kita kena asasnya dua benda. Pertama nama, yang keduanya tuai. Dia panggil diri. Jadi nama dengan diri ni dua benda yang berbeza walaupun hakikat sama. Dia panggil nisbah beza tapi hakikat tuai sama. Nama dengan tuai dia panggil. Setiap syariat ini Allah Ta'ala bagi nama. Apapun syariat, apapun hukum. Tak kisahlah hukum dalam ibadat dia ada nama, hukum di dalam muamalat dia ada nama, hukum di dalam munakahat ada nama, siapalah jenayah dia ada nama. Dan yang paling penting kita nak kenal bukan sekadar nama, untuk kita panggil
tetapi kita nak kena Tuan ampunya nama. Dia panggil diri. Yang kita duk panggil nama semaya tu berapa nama? Dia panggil semaya yang kita duk mengaji tu, dalam kitab semaya tu, dia kena kepada Tuan semaya, diri semaya. Yang 13 rukun kita panggil tu, cukup semua 13, barulah dinamakan diri semaya. Begitu juga syariat lain. Contoh kita ambil tuan-puan, misal contoh mudahnya, kita ambil hukum memberi salam. Jadi salam tu nama. Nama bagi syariat dia panggil. Nama bagi peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat Allah gubal syariat, nama dia sunat memberi salam. Salam tu nama. Maka kita nak beri salam, kita jumpa orang, kita nak bagi salam, jumpa orang nak bagi salam, kita nak tahu gapo nama salam yang kita nak bagi kepada orang tu. Jangan sekadar nama saja. Tu syariat ni dia ada nama dan dia ada diri. Maka kita pun jumpa dengan orang tu pun, jumpa dengan orang kita pun sunat memberi salam, memberi diri syariat yang bernama salam. Lagu mana? Diri dia. Kalau kita sebut dia bunyi Assalamualaikum. Itu dia panggil diri dia. Bukan Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Hari ni ada kakak macam-macam salam. Dia panggil salam ni ikut dia. Ikut sedap dia lah, gomo lagu mana pun. Bunyi tu tak kira dah. Assalamualaikum pun ada. Hak comel sekalinya Assalamualaikum, hilang syaddah, tak ada syaddah. Walaupun satu syaddah tak ada, maka ulama kata tidak boleh kita nak nama diri salam yang sebenar, kerana tak cukup satu syaddah. Tu nak memperkenalkan kepada kita adik kakak yang kata syariat ini, agama ini, dia ada nama dan dia ada diri. Kita nak kenal apa? Kita nak kenal dua-dua. Comelnya, nama pun kita nak kenal sebab kita nak panggil. Dan paling penting sekali ialah kenal diri. Tuan hukum itu. Macam malam ni adik kakak, kita nak bicara secara asas, secara ringkas yang dinamakan riba. Dalam mazhab Syafi'i, dia tak sama. Apabila kita sebut riba, kena tengok dulu riba ni dalam mazhab mana. Dia tak sama. Riba mazhab Maliki lain, Hanafi, Ahmad bin Hanbal hampir sama. Walaupun beza sikit sebanyak, dia beza tapi hampir sama. Hak paling ketara bezanya ialah mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jauh beza dia. Malam ni kita nak memperkenalkan yang kata riba ni adik kakak dalam mazhab kita. Lagu mana yang kata riba mazhab kita? Dia tak mudah macam mazhab Maliki, mudah. Mazhab Hanafi mudah. Mazhab kita dia lebih ketat peraturan untuk nama riba. Tu. Baik. Jadi riba ni adik kakak, dia hanya berlaku mazhab Syafi'i dalam dua bahagian saja. Dia hanya berlaku pada dua tempat saja riba dalam mazhab Syafi'i. Dia tak luas macam mazhab Hanafi. Pertama, riba hanya berlaku dalam aktiviti jual beli. Bahasa kita hari ni kita panggil dalam transaksi jual beli, dalam akad jual beli. Riba dia boleh berlaku dalam akad jual beli. Ni agak rumit. Rumit sikit ada kakak riba ni kalau mazhab Syafi'i, riba dalam jual beli. Dia agak rumit. Malam ni kita nak bicara ringkasnya ialah riba dalam jual beli. Dia ada 3 jenis riba. Dan riba yang kedua dia berlaku dalam hutan. Dia panggil ribal qardi nama dia. Riba berlaku dalam hutan. Adik kakak biasa dengar. Pinjai lebih. Riba. Tu riba berapa tu? Itu riba hutan. Dia panggil ribal qardi. Tapi ada syarat dia. Jadi dua tempat sahaja berlaku riba. Riba dalam jual beli dan riba dalam hutan.
Pinjam tak ada riba. Akad lain tak ada riba. Pinjam bayar lebih tak ada riba dalam mazhab Syafi'i. Hanya dua tempat, iaitu dalam jual beli kena beringat dan dalam hutan kena beringat, dia boleh berlaku akad riba. Baik, itu umum. Dua tempat. Baik. Kita nak tengok tuan-tuan, oleh kerana ni apa namanya dia kakak, dia punya riba ni banyak, dia panggil banyak cara yang kita kena tengok untuk kita hukumkan, oh ni riba. Jadi banyak aspek, banyak cara kita kena nilai. Jadi malam ni kita nak tengok 2-3 cara saja sebagai penilaian. Apabila kita tengok jual beli, lagu mana boleh jadi riba, hutan lagu mana boleh jadi riba. Tapi malam ni adik kakak kita nak bincang jual beli. Hutan biar dulu. Hutan ni kita biasa dengar sangat. Beli kereta jadi riba, beli rumah jadi riba. Tu dia panggil popular. Kita nak bincang malam ni hak jarang-jarang. Jarang-jarang kita dengar dan pula dia agak rumit. Ada beberapa penilaian kita kena nilai sebelum kita hukumkan riba. Pertamanya dalam riba ni adik kakak, pertama kita kena tahu dulu dia panggil baran-baran ribawi. Barang gapo yang boleh berlaku riba, bukan semua barang. Ni dalam jual beli ni, dalam jual beli. Jadi kita fokus dua tu tadi. Dalam jual beli hutang. Kita nak bincang ni adik kakak sebentar waktu ngorik ni sebelum isyak ni. Riba dalam jual beli. Riba dalam jual beli. Bukan riba hutang. Bukan hutang bayar lebih, bukan. Tu biar dulu. Dan tu pun memang kita pun tahu. Nak kita duduk Kelantan ni tak ada masalah apa tu. Bab interest ni kita kenal sangat. Ni kita nak tengok dulu malam ni riba dalam jual beli. Pertama sekali tajuk yang mula-mula kita nak kena ialah barangan ribawi. Dalam bahasa dia panggil bahasa kitab. Bahasa kitab. Orang KL kata laras akademik. Kita pun support ya. Bahasa kitabnya dia kakak dia panggil illah riba. Barangan ribawi. Item ribawi. Support. Barang yang ribawi, item ribawi, illah riba, sebab riba. Support. Dan inilah yang jadi khilaf di kalangan 4 mazhab. Barang riba ni jadi khilaf di kalangan 4 mazhab. Kita nak tupu malam ni adik kakak mazhab kita dulu. Supaya orang kata riba mazhab mana? Tak tahulah mazhab mana. Tak boleh. Dia kena sebab mazhab 4 mazhab tak sama. 3 mazhab hampir sama. Hak paling tak sama ialah mazhab kita, iaitu mazhab Syafi'i. Dia ketat. Dia banyak panduan kita kena tengok. Pertama barangan ribawi. Dalam mazhab Syafi'i dia kakak qaul mu'tamad. Dia hanya ada 2 barang ribawi. Mazhab lain 3. Mazhab kita dia ada 2 sahaja barangan ribawi. Nak jual beli kena jaga. Boleh berlaku riba. Tak kena gaya boleh berlaku riba. Tak kena gaya kalau kita jenis jual beli barang yang ribawi ni boleh berlaku riba dalam jual beli. Nama riba nanti kita sebut sebentar lagi. Berapa nama 2 tu? Disebut dalam mana-mana kitab, dalam kitab Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah, dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Fathul Mu'in. Sama. Hampir semua kitab lama, melainkan kitab kontemporari, kitab moden ni dia ada 3. Kalau kitab lama diikut qaul mu'tamad ada 2. Pertama apa? Pertama mas perak. Pertama barang riba mah perak. Dia panggil naqdun. Dia panggil nuqudun. Naqdum dalam dalam istilah fiqh merujuk kepada mah perak. Bukan naqdum dalam lughah merujuk pada duit. Mah perak.
Dan yang kedua dia ada dua. Apa nama yang kedua? Yang keduanya ta'mun, makanan. Makanan dan juga mah pego. Dua ni je. Sebut makanan ni dia luah dalam mazhab Syafi'i. Dia panggil ma qusida li ta'mil adamiyyi. Benda, makanan ni benda ma qusida li ta'mil adamiyyi. Benda yang anak Adam, yakni makanan. Benda di sini maksud apa? Makanan qusida li ta'mi ni qusida ni makna bertujuan. Bertujuan apa? Makanan sama ada tujuan itu untuk tafakuhan ataupun iqtiyatan, tafakuhan, tadawian. Sama ada makanan itu untuk mengenyangkan, dipanggil makanan, ataupun tafakuhan untuk mengunyah. Bukan makanan untuk mengunyah ya. Tak kenyang pun mengunyah ni, tapi kira makanan juga. Sepocok kelak, buah-buah. Tu dia panggil untuk bukan makanan yang mengenyangkan, bukan nasi, bukan gandum, bukan roti. Tadawian dipanggil makanan juga, tadawian iaitu herba ataupun suplemen dipanggil makanan. Ubat-ubatan dipanggil makanan. Benda yang untuk mengunyah, untuk buah-buahan tu pun dipanggil makanan, dan benda yang boleh mengenyangkan pun dipanggil makanan. Jadi makanan ni kena jaga. Kalau kita berjual beli makanan boleh jadi riba, tak kena gaya boleh jadi riba. Tu pertama, nak nilai pertama, nak kata riba ni kena nilai dulu. Jual beli ni, tukar menukar ni, kita nak kena tengok barangan tu barang yang apa nama? Makanan. Jaga. Boleh jadi riba. Kita hari ni duk main hotel je riba. Hotel, bayar lebih. Bak makanan jangan ambil kira. Duk nampak riba hotel saja. Tu pertama dia kakak. Dia panggil penilaian pertama kena tengok barang hak kita jual beli tu, barang berapa? Makanan ke mah perak? Dua. Ada pun mazhab lain, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Ahmad bin Hanbal, mazhab Syafi'i qadha'if, dia masuk so lagi. Duit. Tukar duit. Duit ini dikira riba dalam mazhab lain. Kita sebut juga apa dia kakak, sebab orang takut orang duk nampak. Dia kata mana dua? Duit pun riba juga. Tak boleh tukar duit pun. Duit dengan duit tak boleh tukar. Boleh menjadi riba. Tu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Ahmad bin Hanbal dan mazhab Syafi'i. Sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i. Adapun sebahagian besar mazhab Syafi'i, terutamanya ulama-ulama turas seperti Syekh Ahmad Khatib, antara ulama terkenal mazhab Syafi'i, hanya dua, mah perak dan makanan saja. Tu mazhab kita. Jadi kita tak perlu berkhilaf lah, sebab memang ulama yang berkhilaf. Kita ikut tiga ya betul. Mazhab Maliki tiga, mah perak, makanan dan juga duit. Sebab tu nak tukar duit di money changer tu dia kena jaga-jaga, boleh jadi riba. Tukar duit dengan duit. Dia kena jaga syarat jangan jadi riba. Itu baru sah. Yang kedua dia kata kita kena nilai berapa nama? Nak nilai bahagian riba. Sebab apabila kita kata riba, kena tahu riba berapa ni. Dia nama banyak. Mazhab Syafi'i tadi kata penilaian kedua ni riba dia ada 4 jenis. 4 jenis riba ni, kita nak kata riba kena tahu riba berapa ni. Ribal fadli, lagu mana jadi ribal fadli? Riban nasa', lagu mana boleh jadi riban nasa'? Tu malam ni kita nak cerita secara ringkas, secara asah. Jadi 4 ni apa nama dia? 4 riba dalam mazhab Syafi'i. Pertama nama dia nama. Nanti kita tengok lagu mana nak jadi diri dia. Pertama nama dia ribal fadli. Riba dengan sebab lebih.
Hutang bayar lebih. Tu riba hutang. Ni riba dalam jual beli. Nampak pelik tu, riba dan jual beli. Ada riba juga jual beli pun. Ada. 4 jenis riba. 3 dalam jual beli. 4 jenis riba ni adik kakak. 3 dalam jual beli, 1 hutang. Berapa nama 3 dalam jual beli? Pertama nama dia, nama ribal fadli. Ni nama nilai habis dah adik kakak. Ni yang dipanggil syariat ni. Apabila kita tinggal syariat, kita tak apa nak cakna, tak apa nak ambil kisah pasal syariat, pasal hukum, akhirnya dihilang. Dia hilang nama dan hilang sekali-sekali dengan tuai. Dengan tuai pun buat tak betul dah. Ada yang jenis tinggal nama kan panggil lagi. Orang duk panggil nama, tapi tuai ni diri sebenar tak kenal dah. Bagi saleh, wi saleh. Oh dah wi saleh lagi. Walaupun wi saleh tak betul. Wi saleh ikut sedak dia je. Assalamualaikum. Tu bukan saleh tu. Tu bahasa dia. Orang sebut riba. Tapi riba berapa ke dah tak tahu dah. Ni ribal fadli, ribal nasa, ribal yadi, ribal qardi. 4 riba. Pertama dia kakak kita ulang balik. Ribal fadli. Riba dengan sebab lebih dalam jual beli. Ni riba dalam jual beli ni. Yang kedua, riban liadi. Riba dengan sebab tak serah barang dalam akad. Lambat serah barang. Jadi riba. Tu nama dia riba berapa tu? Riban nasa. Riban liadi. Ada yang ketiga riban nasa. Riba dengan sebab menyatakan hutang dalam ijab qabul. Tu 3 riba dalam jual beli. Nombor 4 tu kita tak sebut malam ni. Dia kakak tak ada. Iaitu riba hutang. Kita dah cerita awal tadi riba hutang kita dah biasa sangat dengar. Jenis berhutang bayar lebih ni, tu kita tak sebut malam ni. Kita nak cerita 3 je malam ni. Baik, 3 tu adik kakak, dia hanya berlaku dalam jual beli. Dia hanya berlaku dalam jual beli. 3. Sebab tu penilaian kedua kena tahu dulu riba berapa. Sebab apa? Sebab yang ketiga adik kakak, ni cara kita nak nilai hukum itu, dia ada urutan dia. Dalam bahasa kitab dia panggil apa? Dia ada disiplin ilmu. Dia bukan mudah apabila kita tengok aja, ni riba. Riba berapa tak tahu. Tapi riba. Dia tak boleh kita nak ngomong lagi tu, tak boleh. Dia ada law dia ada disiplin dia. Nilai dulu barang ribawi, ada tak barang ni tukar ni barang jenis gapo nama? Barang riba ni. Tengok pula bahagian riba, masuk riba berapa ni? Ada 3 riba ni, riba berapa nama ni? Yang ketiga kita nak nilai dia kakak, nama dia ialah yang ketiga ini syarat nak jadi riba. Syarat nak jadi riba. Sebab kita tahu dah nama tadi ribal fadli. Lagu mana syarat nak jadi ribal fadli ni? Kita tahu dah ribal yadi. Nama ribal yadi. Lagu mana yang kata ribal yadi? Nama mudah nak sebut. Tapi nak tengok, orang panggil praktik tu. Nak tengok rupa akad lagu mana yang jadi ribal yadi, riban nasa, ribal fadli. Tu 3 penilaian asas. Dia ada 4. Tapi kita sebut 3 je lah. Dia ada formula satu lagi. Kita sebut 3 saja. Kalau dalam kitab detail, dia ada sampai 4 penilaian. Kena ikut penilaian baru boleh kita kata riba. Bukan mudah kita nak ngomong riba ni. Kena tengok dulu. Baik. Jadi kita nak tengok malam ni adik kakak, syarat nak jadi riba pertama dulu. Pertama tak apa dah. Tak ada 2 lagi pun. Jadi dengan nasak tu. Pertama ni riba dengan sebab lebih dalam jual beli. Jadi nak kena riba adik kakak, dia kena dulu jual beli. Kok mana pun dia kena jual beli. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam surah Baqarah, wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Allah menhalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ulama bincang ayat ni. Ulama kata bapa Allah Ta'ala kaitkan ayat jual beli dan riba. Bapa dia sebut jual beli ni halal tapi riba haram. Soal hukum riba, dosa besar, kesan riba, itu kita tahu belaka dah.
Kesan-kesan ataupun dosa-dosa riba kita tahu. Dosa besar, kesan dia sangat dahsyat, itu kita tahu. Cuma kita nak tahunya lagu mana yang dipanggil riba. Akad lagu mana yang dipanggil riba. Sebab tu ulama kata kena kenal jual beli. Sebab apa Allah Ta'ala combinekan ayat ni. Dia sebut dulu ayat ni sebut jual beli dengan riba. Ulama kata kerana riba ada dalam jual beli. Tu sebagai bukti, sebagai dalil dalam jual beli ada riba, berlaku riba. Akad jual beli tu boleh berlaku riba. Maka kita kena tahulah gapo nama akad jual beli. Bab akad jual beli ni adik kakak tempat kita alhamdulillah. Tempat kita hamba tengok kalau kita jual beli masuk kedai tu alhamdulillah lagilah. Cukup lagilah 5 rukun tu. Kalau kok kapung cukup lagilah. Kalau kok bandar-bandar ada dah. Orang tinggal tak ada ijab kubur dah. Main holo duit gitu ya. Tak ada ijab kubur dah. Tak ada kata saya jual, hamba jual, hamba beli. Tak ada dah hari ni. Tapi ada tempat-tempat lagi, terutama tempat kita adik kakak, alhamdulillah ada lagi. Cina, bukan kata kita, Cina pun ada ijab kubur. Tu mantap orang panggil tempat kita. Kalau pergi ikut belah luar tu, belah Pak Moduk tu, jangan kata Cina. Hak kita, orang kita. Ijab kubur tak ada. Jangan kata tak ada, kita minta, kita suruh pun tak buat. Dia punya tak tahunya ijab kubur ni. Kita kata lagu mana? Beli dah, senyap. Beli ni, beli dah. Terima kasih. Beli dah, terima kasih dia. Kalau kita acak kali lagi, dia hambak. Orang lain nak bayar pula ni, duk main beli berapa kali beli. Dia tak tahu apa nama beli. Kita minta kata beli dah, nak suruh dia kata jual. Baru ada ijab qabul. Baru ada ijab belah kita, qabul belah kita, ijab belah dia. Ijab belah penjual, qabul belah pembeli. Tapi nak dahsyatnya, nak cerita hilangnya hukum syarak ni, siapa orang tak kenal berapa nama beli, berapa nama jual. Apa kena kata beli ni, kena kata jual, apanya? Ada satu tempat hamba mengajar, hamba banyak mengajar muamalah di kuk belah sana tu. Sampai satu tahap dia kata, ustaz, apa nak kena kata lagi saya beli saya jual, dah holah dah dia duit ni. Kita holah duit dah, dia pun holah barang dah ni. Apa nak kena kata lagi? Apa nak kena kata lagi? Pelik tu. Dia boleh tanya lagu tu. Kita kata ni hukum. Ni rukun. Mazhab Syafi'i ada 5 rukun jual beli. Pertama penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga barang, yang keempat harga. Yang kelima ijab dan qabul. Ada rukun ni sebab dia pecah. Yang kelima ijab, yang kena qabul. Rukun dia tak tahu rupanya gersannya Islam. Tu. Syukurlah tempat kita adik kakak. Tempat kita ni budak kecil pun pandai. Saya jual, saya beli ni. Dia daripada kecil lagi. Macam hamba dulu ni, tahu ni tak ngaji mana lagi. Tak masuk pondok lagi. Tapi 7 tahun, 8 tahun beli, kita pandai dah kata saya beli ni. Sebab apa? Membesar suasana. Itu penting. Kita membesar dalam suasana Islam. Membesar dalam suasana hukum Islam itu diamalkan di lapangan. Sehingga mana? Kita ngaji baru kita tahu, rupanya hukum wajib kena kata ijab, wajib kena kata qabul, kena kata jual dan beli. Dan mazhab Syafi'i wajib adik kakak, bukan sunat. Mazhab lain sunat. Maliki sunat ijab qabul, Hanafi sunat ijab qabul. Tu. Jadi jual beli ni kita nak kena tahu dulu jual beli, baru kita mudah nak faham gapo nama riba ni. Sebab riba dia berlaku dalam jual beli. Apabila kita sebut jual beli adik kakak, mesti cukup 5 ni rukun tadi, kena cukup. Cuma nak cerita malam ni adik kakak, bukan nak cerita siapa ke 5 rukun tu, nak cerita mudah ni. Apabila kita kata jual beli ni ada dalam kepala kita ni, gapo kata jual beli ni, ringkasnya kita nak faham gapo. Uyan ulama kata panjang, aqdun muawadatin maliyatin tufidu milka ainin au manfaatin ala dawan ay sabilit ta'bid ala sabilid dawam. Panjang makna jual beli tu, merakumi 5 rukun tu, duduk dalam takrif tu.
ringkah gapo nama. Sebab jual beli ada dalam kepala kita, dalam minda kita gapo nama. Itu mudah. Jadi kita sebut jual beli ni adik kakak, dia nak kepada gapo? Nak kepada tukar barai dengan barai. Dia panggil aqdum, akad. Muawadatin, tukar menukar. Maliatin, baran dengan baran, harta dengan harta. Tufidu milka ainin, bertujuan untuk memiliki, nak milik barang tu. Jadi Allah ni ada kakak, dia mensyariatkan cara harta sesama manusia ni lagu mana nak boleh pindah milik, ada cara dia. Pindah milik ada cara dia. Allah turunkan banyak cara dalam sistem muamalah. Antara cara dia ialah jual beli. Cara dia jual beli ni salah satu cara Allah Ta'ala turunkan peraturan supaya harta kita pindah milik kepada orang lain. Harta orang lain tu jadi milik kita. Duit penjual jadi milik kita. Malam ni dia lebih sikit lah dia, lebih sikit je. Oleh kerana kita pertama kali pertama kali jumpa adik kakak, jadi masa lebih sikit. Kalau biasanya azan ni selalulah, azan selalu berhenti dah. Ini lebih sikit, tapi tidak lebih banyak. Lebih banyak tinggal bersorak. Lebih sikit ya. Jadi jual beli ni dia dalam kepala kita kena ada gapo dia kata, kena ada tu akad. Akad tu mazhab Syafi'i paling penting. Akad. Akad apa? Akad gapo nama? Akad tukar menukar barang dengan barang untuk milik. Gapo nama akad itu? Ni hilang yang saya ambil cerita awal tadi, hilang ni syariat. Gapo nama hak hilang? Akad hilang. Aqdum tu, akad tu. Orang kita ni dia kakak, alhamdulillah tempat kita buat akad dia tahu, dia faham akad. Dia faham benar akad. Faham tak faham, benar tak benar ni siapa dia nak tak erti nak oyak. Siapa kita kata gapo akad ni ji? Akad lah ustaz. Dan gapo nama? Akad lah. Nak tanya gapo nama lagi? Akad. Dia tak boleh takrif, tu dia faham terlebih. Nak cerita bahasa syarak dia guna hari-hari ni, bahasa syarak ni tak boleh nak terjemuh. Akad ni rabtun bainal akidaini, ay bainal bai' wal mushtari bil lafzin ijabi wa qabulin. Tu mana akad. Panjang akad ni. Cuma kita ni mudah bahasa kita ni adik kakak, akad ni apa? Hak tu lah, hak kata jual, hak kata beli tu. Penjual kata jual, kita kata beli, hak tu lah akad. Nak kecek lebih tak erti lah dia kata. Kira reti lah tu. Nak kecek panjang dia kata, nak huruf panjang tak reti. Tapi amo tahu kalau sebut akad tu hak jual, hak beli. Betul tu. Jadi akad ni dia panggil apa? Ikatan antara penjual dan pembeli. Nak ikat dengan berapa? Dengan lafaz. Lafaz berapa nama? Lafaz ijab daripada pembeli, daripada penjual, dan lafaz qabul daripada pembeli. Itu ijab. Dia panggil lafaz itu. Kena ada lafaz ijab, lafaz qabul. Lafaz ijab daripada penjual, lafaz qabul daripada pembeli. Kena ada dua-dua. Kalau tak ada, kalau ada sa dia kakak tak panggil rabtun, tak panggil akad. Sebab akad dia kena ikatan. Kalau kita pergi kedai, cukup belaka 4 rukun cukup. Pembeli ada, penjual ada, barang ada, harga ada. So, karo tak ada lolo. Apa nama? Ijab. Kalulah kita ni nak beramal dengan qaul mu'tamad mazhab Syafi'i, wajib ada ijab qabul. Ni qaul mu'tamad. Qada'ih tak apalah, 4 pun. Dia panggil jual beli mu'attah. Kita kata beli, penjual tak saya kata jual. Kata ni beli ni, adik beli ni adik, awal beli ni, senyap dia. Tak kata berapa. Maka tak boleh kata aqdum, tak boleh kata ikatan antara penjual dan pembeli dengan lafaz ijab dan qabul. Tak boleh. Sebab apa? Sebab ada sa. Dia ikat ni kena 2. Kalau sa tak panggil ikat. Nak ikat ke mana ada sa? Setengah orang dia faham, dia kata apa? Saya kata beli dah ustaz. Kira jadi ni. Tak jadi. Tak jadi qaul mu'tamad. Pasal apa? Pasal sebelah. Dia kena 2 belah. Akad jual beli sama, akad pinjam sama, akad riba sama, akad nikah sama.
Akad nikah ni orang jaga lagi dulu ni. Akad nikah ni pengantin pun terima, qabul. Tok iman pun ijab. Tok iman ijab, pengantin terima. Itu dipanggil aqdun nikah, ikatan nikah. Dengan lafaz apa? Ijab dan qabul. Jadi mudah kita nak apa nama ni sebut ni adik kakak, apabila sebut je jual beli, dalam kepala kita nampak akad tukar menukar. Kita tak sebut akad tukar menukar sebab makna. Kita nak sebut berapa? Kita nak sebut akad jual beli. Sama. Akad jual beli itu nama pada dalam agama, nama pada syarak. Tapi kalau sebut bahasa kita, dia bunyi akad tukar menukar. Akad tukar, mari kita tukar dua Ji. Jumpa Tok Bila. Tok Bila, comel motor Tok Bila. Hamba kena lama dah. Mari kita tukar dua lah Tok Bila. Ambil motor kita. Tok Bila, motor Tok Bila, hamba motor hamba. Kita tukar boleh? Tok Bila kata tak apa. Boleh. Nak tukar dengan apa? Dengan motor hamba lah. Dengar tu harga tu. Motor Tok Bila, ES5 Tok Bila ni, dengan motor hamba. Motor Yamaha, contohlah, misal. Motor Tok Bila tukar dengan motor hamba. Harga motor Tok Bila tu, berapa harga dia? Harganya sebiji motor Yamaha hamba. Orang panggil berapa tu? Orang panggil jual beli lah. Kalulah bahasa kita, bahasa akademik, saya jual lah motor saya, ES5 saya ini dengan harga sebiji Yamaha. Itu jual beli. Cuma bahasa syarak jual beli, bahasa kita tukar menukar. Hari ni pelik ni adik kakak, pelik. Bukan kata orang biasa-biasa pelik ni. Siapa ke hak mengajar apa pelik juga. Dia kata apa? Dia kata jual beli. Tak apa. Tu tukar tak apa. Jangan jual beli. Jual beli boleh berlaku riba. Tukar tak apa. Tu tak kau pelik. Tukar tu jual beli. Jangan buat pelik dia kata. Sebab kita ni dalam masyarakat kita, kadang-kadang kita guna jual beli. Kadang-kadang kita guna tukar. Cuma oleh lama ni dia tak perasan tukar tu jual beli lah. Mana contoh ni adik kakak? Contohnya kita nak pecah duit. Tu nak kira akad berapa nama tu, pecah duit tu. Dia dalam Islam, dalam muamalat dia adik kakak, dia mesti ada akad. Dia tak ada satu benda pun tak ada akad dalam agama, mesti ada akad. Allah turunkan syariat dalam muamalat. Apa saja perhubungan kita dalam muamalat, pertukaran harta kita mesti ada akad. Akad jual beli, akad hutang, akad pinjam, tak kisah. Tapi mesti ada akad. Kita nak pecah duit. Ni duit 50, nak pecah 10-10. Gilah masuk kedai. Masuk kedai. Jumpa tuan kedai ni, dia kata, Haji, hamba ni nak pecah duit ni 50, nak 10-10 ni. Boleh tak? Boleh. Mai. Dia pun hola duit 50 sekeping, kita hola duit 50 sekeping, dia hola duit 10-5 keping. Tukar. Tu orang panggil apa tu? Orang panggil tukar. Akad apa tu? Akad tukar. Dalam agama orang panggil gapo? Orang panggil tukar, dia tak berani panggil jual beli. Jual belilah tu adik kakak. Jual duit RM10 sekeping dengan harga dia 5 keping. 50 juga, harga sama. Tapi jenis beza. Saya nak jenis 10-10. Dalam bahasa kita dia panggil tukar duit dengan duit. Maka berjaga-jaga dia boleh berlaku riba. Tak kena gaya boleh berlaku riba. Lagu mana boleh berlaku riba? Tu baru kita nak masuk riba. Ada masa lebih kurang tak sampai 10 minit lagi. Kita nak berhenti. Tok Imam kita dah bagi green light. Berhenti sebelum 8.20. Adik kakak terkejut tu. Allah, 8.20 nak kau gomo. Dia timbuk sampai 8.20. 5 minit lagi dia kakak. Lepas tu 5 minit terakhir kalau ada soalan lah kita buka. Kok peni-peni ni lagu mana ni ustaz ni dia kata. Mai tukar dengan jual beli ni benda sama ke benda beza? Pening. Dia boleh tanya. Baik. Riba.
Kita faham dah jual beli itu tukar menukar. Lagu mana riba dalam jual beli? Riba dalam jual beli adik kakak ada 3 jenis riba. Kita nak tengok satu dulu. Yang pertama dulu. Pertama nama dia ribal fadli. Riba dengan sebat tak sama sukatan, tak sama timbangan, tak sama molek huduh kualiti. Itu dipanggil ribal fadli. Panggil riba dengan sebab lebih. Berapa lebih? Lebih timbangan, ataupun lebih sukatan, ataupun lebih kualiti. Itu ribal fadli. Lagu mana nak jadi ribal fadli? Maka kalau kita faham jual beli adik kakak, mudah untuk kita faham riba. Tapi kalau kita tak berapa nak cerak mana jual beli, memang dia akan berterabur, berselerok jugalah riba. Sebab riba pun sama, kan dia berlaku dalam akad jual beli. Jadi ulama kata riba ni tersebut dalam kitab Taqriratus Sadidah, tersebut dalam kitab I'anatul Talibin. Makna riba ni apa dia? Aqdum. Dia akan mula dengan akad. Sebab tu kalau senyap tak berlaku akad riba, dia tak jadi riba tapi haram. Kalau tak sama, lebih tetap haram. Tapi dia cah haram tu bukan kerana riba, kerana zalim. Dan mazhab Syafi'i ni bukan mazhab lain. Mazhab lain tak ada akad pun jadi riba juga. Tu beza tu. Tu hamba rojak awal lagi tadi, mazhab lain beza dengan mazhab kita. Hari ni pula dia kakak, orang amal dalam dunia, bukan Malaysia saja, dunia. Orang beramal dengan 3 mazhab. Sebab mazhab Syafi'i dia agak ketat. Maliki contemporary dia panggil muamalat contemporary di dunia, orang beramal dengan mazhab Maliki. Dia lebih mudah. Beramal dengan mazhab Syafi'i, Hanafi, lebih mudah. Baik. Dia kena ada akad. Akad apa? Ala iwadin maqsusin ghairi ma'lumin tamathulin fi mi'yari syar'i halatil aqdi au ta'khiril badalaini au ahadihima. Panjang takrif riba, kita nak ringkas ya. Kita nak ringkas lagu mana dia kakak? Pertama dia kata nak jadi riba ni aqdum, kena akad. Akad berapa nama? Ala iwadin maksusin. Akad pertukaran barangan yang khusus, barangan yang tertentu. Barangan apa? Barangan ribawi saja. Bukan semua jenis barang tukar jadi riba dah. Bukan semua barang sebut saja barang jual beli je semua riba dah. Dia hanya maksusin. Dia panggil iwadin ala maksusin, pertukaran ataupun jual beli barangan ribawi. Apa dia ribawi tu? Hak muktamad 2 tadi. Tukar perak dengan perak, emas dengan emas, dan makanan dengan makanan. Sebab makanan ta'mun itu termasuk barangan ribawi. Emas perak barangan ribawi. Adapun duit 3 mazhab barangan ribawi. Mazhab Syafi'i dia khilaf. Qaul mu'tamad mazhab Syafi'i bukan, tidak termasuk barangan ribawi. Qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i termasuk barangan ribawi. Itu clear dari sudut akademik. Dari sudut bahasa larah bahasa kitab dia ada khilaf. Baik. Lagu mana yang kita kata tukar makanan dengan makanan jadi riba? Contoh dia kata, hak kita ambil contoh ni hak banyak. Hak ghalib berlaku di kalangan kita tanpa kita sedar, tak perasan. Rupanya boleh berlaku riba. Tukar air dengan air, tukar nasi dengan nasi. Tukar roti dengan roti, tukar daging dengan daging. Dagingnya dia kakak, dia tak boleh, daging ni termasuk makanan walaupun tak masuk lagi. Baru dia daging tak masuk lagi, nak akal lagu mana dia kata? Termasuk makanan walaupun belum tak masuk lagi, dia panggil makanan. Melainkan belum sembelih, tu tak apa. Belum sembelih dia tak panggil makanan lagi, lembu tak sembelih lagi, tak panggil makanan lagi. Apabila sembelih je lembu tadi, kita pun bagilah, ni Tok Bila 20 kilo kurban. Tok siap 20 kilo, 20 kilo. Dia tengok 20 kilo hak dia tak berapa kena mana. Oh, dia kata hak aku tak ada tular, dia kata dagingnya banyak ni. Tengok Tok Bila comel ni. Tular pun banyak, daging pun banyak, daging pun comel. Boleh tak kita tukar? Tok Bila tengok dia kata tak apa, dia kata hamba makan belaka. Tak cara tak kira lah tular kau daging boleh belaka. Dia pun nak tukar dengan Tok Bila. Kita tukar. Kalau ada lafaz, saya tukar daging saya ni dengan daging Tok Bila, tak boleh, haram.
Tak boleh tukar. Pas nak guna ke apa? Jangan guna akad tukar. Solusi ni adik kakak, solusi dia panggil cara nak mengelakkan riba disebut dalam kitab Taqriratus Sadidah, disebut dalam kitab I'anatul Talibin, disebut dalam kitab Jawi pun ada, dari kitab Matla'il Badrain, dalam kitab Idaman Penuntut. Lagu mana? Jangan guna akad jual beli, jangan. Guna akad tukar je jadi riba. Sebab apa? Barangan. Barangan apa? Barangan ribawi. Lepas tu dia pula ada akad. Yang ketiga, jadi ribal fadli dengan sebab tak sama. Dia kata sama 20 kilo, 20 kilo. Tak yakin sama. Dia kena sama sebiji. Tulan sama tulan, daging sama daging. Itu payah tu. Tak boleh kira 20 kilo je. Dia kena kira daging sama daging. Lepas tu pula fi mi'yari syar'i. Pada timbangan syarak, bukan timbangan ikut kita. Ikut syarak yang digunakan pada masa Nabi kita. Nabi kalau bijiring dia suka, dia tak timbang. Kita hari ni ada kakak timbang dah. Orang tak suka dah hari ni. Berah orang tak suka. Dulu orang suka berah. Berah orang suka bergatai, cupok, orang jual cupok berapa, orang jual segatai berapa. Hari ni semua kilo. Maka dia tak kira kilo. Walaupun 10 kilo sama 10 kilo tak boleh tukar. Sebab mi'yari syar'i, kadar timbangan yang digunakan pada zaman Nabi kena kekalkan. Tidak boleh tukar. Nak juga lagu mana? Daging tadi nak juga. Tok Bila kata yang nak ni. Boleh. Jangan guna akad tukar. Nak guna akad apa? Boleh guna akad hebah. Dia panggil salin hebah menhebah. Saya hebah kepada Tok Bilal, Tok Bilal hebah kepada Tok Siap. Tok Siap hebah pada Tok Bilal, Tok Bilal hebah pada Tok Siap. Apabila hebah milik ya, akad milik. Cuma dia tak guna tukar. Nampak sama tapi beza. Beza apa? Beza pada akad. Itu cara nak elak daripada riba. Itu dia panggil ribal fadli. Jadi malam ni adik kakak cukup satulah dulu. Sekadar kita kata dogo-dogo kita bincang asas-asas berkaitan dengan jenis riba dalam mazhab Syafi'i. Nak ceritanya romik. Jadi hamba ni adik kakak sebagai buka, orang panggil buka panggung je, bukan kata ngajar dok. Mari-mari orang panggil adik kakak ni penuh. Tengok tadi kuliah sama siapa, Allah, kuliah penuh tiap-tiap malam. Tok-tok guru pula handa-handa. Sohu-sohu belaka, kitab pula tengok tinggi-tinggi, pekoh ada tasawuf, ada tauhid, ada lengkap belaka dah. Jadi malam ni dia panggil segangi je. Segangi jaga-jaga dengar bab gabana bab muamalah. Walaupun adik kakak akan siapalah topik bab muamalah, kalau mengaji siapa habis dia berjumpa lah. Kitab Matlaq pun ada, kitab Idaman Penuntut pun ada kalau kitab Jawi. Cuma dia kena habis kitab ibadat, kena masuk kitab muamalah. Baru jumpa. Kalau habis ibadat pusing ibadat, habis ibadat pusing balik, memang tak jumpa. Dia tak jumpa muamalah. Dia kena habis ibadat masuk sebab lagi, nama dia muamalah. Habis muamalah masuk sebab lagi, munakahah. Habis munakahah masuk sebab lagi, jenayah. Barulah pak komplit dalam agama kita. Wallahu a'lam. Jadi mau tengok gaya tu tak ada soalan, sebab dia orang panggil apa, nak peni-peni pun tak tahu juga nak tanya. Ataupun dia panggil clear. Moga menek kita bab riba, dia kata menek hamba lah ustaz, nak tanya berapa nama lagi. Duduk dalam ni belaka ni. Fadli yadin nasak qardi. Pak. Tanya kok mana pun pejam mata je mau jawab. Kalau tidur tu gerak dalam tidur pun boleh jawab selalu. InsyaAllah lah kita agak lagu tu. Okey. Tak boleh. Boleh. Bukan mic. Jadi kalau ada soalan hak boleh jawab lah dekat kau. Kalau tak boleh jawab, hang jawab wallah. Soalan gini tu soalan ni hak ustaz urat tu. Jadi kebanyakan berdasarkan dalil wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi hak akad tu betul tak? Rukun ke? Rukun jual beli. Jadi lagu mana sekiranya soalan biasa orang jual buah dah. Jual buah kedai makan ke apa, kadang-kadang kita masuk kedai makan, kita nak bayar tu. Adakah kita kena akad jual beli? Kita kena akad. Comel-comel. Ya biasanya supaya ambo melibatkan
ngurus jenazah mani mayat. Jadi sudah mani mayat tu keluarga si mati nak bayar lah. Nak bayar kain kapel tu. Kadang-kadang kita peringat pada dia. Jadi ambo jual lah kain kapel ni. Lepas tu mana akak lah, mana kubur, ijak dan kubur. Dia pun jawab, ambo beli. Jadi hak tu jadi masalah ni supaya kita beli nasi, kita beli buah. Lagu mana tu? Hukumnya kalau kita tidak akak. Pasal lagi tukar menukar piti kan, sebab Ustaz ayat ni. Tukar menukar piti ni kita istilah kata kita akak juga dah. Lepas tu kita heboh dah. Okey. Ini nak minta Ustaz. Okey, comel soalan. Jadi soalan pertama berkaitan dengan akak. Lagu mana hari ni Allah, payah anak ni, payah nak main akak ni payah. Hamba cerita mudah tadinya tepat-tepat lah. Ada juga orang tak siakak pun. Hamba cerita tadi biasanya tempat kita ni semua ada akak, tapi ada juga tak ada akak pun. Lagu mana? Baik. Sebelum hamba nak jawab soalan di kedai kopi, di kedai makan, tu soalan di kedai makan tu comel. Nak pilih akak berapa tu? Kita timbuk dulu nasi, gomo nasi habis pakai perut dah. Lagi nak bayar akak kok mana nasi pakai perut dah. Nak kena tahu syarat tu. Nak akak barang tu kena ada. Barang pakai perut dah. Nak akak. Akak nasi, akak apa? Beli kok mana? Mana barang? Duduk perut dah. Saya nak jawab dulu. Pertamanya akak tu. Jadi akak ni hukum akad ijab dan qabul dia panggil. Akad ijab dan qabul tu, hukum tu dalam mazhab Syafi'i wajib, bukan sunat, wajib. Okey. Cuma kalau payah ada hak tak siakak nak buat lagu mana? Kita nak juga, tapi dia tak siakak. Ni ada pilihan. Pilihannya kedua, dia panggil qaul dhaif, mazhab Syafi'i. Tak perlu mazhab Maliki lagi, biar dulu. Maliki Hanafi biar dulu. Hak tu kita ngelah ni kalau tak ada mazhab kita baru pindah mazhab orang. Kita tengok mazhab kita dulu. Boleh hak orang ngaji tak apa, pindah selalu pun tak apa. Pindah selalu Maliki boleh, Hanafi boleh, tak ada akad pun Maliki ni. Tak apa. Ni kita kira hak kita dulu. Hak kita ni dia ada qaul dhaif mazhab Syafi'i cukup 4 rukun. Akad tak ada. Nama dia jual beli tak ada akad mazhab Syafi'i ni. Dia ada nama dia. Nama dia jual beli mu'athah. Nama hilang adik kakak. Orang tak panggil dah nama dia ni. Mu'athah ni lama dah hilang. Duduk dalam kitab je. Dia panggil hukum dalam kitab. Lapengnya ni tak ada orang amal dah. Nama je, nama. Tapi orang buat lagi. Jual beli mu'athah ni jual beli hak tak ada ijab qabul. Tapi pak ada. Penjual kena ada, pembeli kena ada, harga kena ada, barang kena ada, pak kena ada. Jangan 3 je. Penjual tak ada, main buh dalam mesin je. Tu lain tu. Tu lain pula. Ni kita nak cukup pak. Cukup pak, tak ada ijab qabul tak apa. Tapi kena tahu. Kita ni dalam hati kita pilih telitah dalam hati, aku pilih qada'ih hak tak ada ijab qabul. Ambil barang duit. Pitisnya kita tak apa. Ambil barang pakai tinggal kedai. Tak ada kata gapo. Boleh sah. Dia ada 2. Pertama, muktamad mesti cukup 5 rukun ataupun 6 rukun. Kau qada'ih kalau tepat kedai hak tak boleh nak akad tu, dia tak siap akad tu, kita pilih qada'if. Nama dia jual beli mu'athah yang ditarjih oleh Imam Nawawi dan beberapa imam lain. Baik, settle. Yang kedua, adik kakak, ni comel. Kita masuk kedah makan, biasanya lah tempat kita ni rolik adik kakak, tempat kita gilah mana hala pun makan dulu baru bayar. Melainkan hak KFC, dia mana boleh makan dulu, tak bayar, selagi tak bayar tak boleh makan. Dia tak bayar dulu di kaunter baru dia comel. Ni dak kita orang kita makan dulu. Bahkan kita panggil mai dek kira-kira nak bayar. Tak apa makan dulu. Kita makan dulu, waktu kelik tak bayar boleh tahu. Jadi adik kakak, di restoran kedai makan dia boleh kita pilih akad mazhab Syafi'i 4 akad. Pilih mana hak boleh. 4 akad ni. Dia bukan kata so ya, bukan.
Kita boleh pilih mana-mana daripada 4 akad. Ni hak basic lah, kita kata hak asas lah 4 ni. Akad pertama, akad jual beli. Jual beli apa? Jual beli tunai. Jual beli tunai ni bukan jual hutang ni. Jual beli tunai. Lagu mana? Panggil dia kira dulu. Panggil kira. Berapa ni meja kita makan? Contohlah kita makan ramah. Kita makan ramah, bawa sains sobat belakang ni. Satu meja ni, buka meja. Satu meja kita 100. Dia main kira belakang 100. Maka kita bayar. Bayar selalu. Ni hak saya ni 100 ni, apa nama ni, saya bayar, saya beli makanan semua saya ni harga dia 100. Dia pun saya jual. Beres. Satu akad. Akad yang kedua. Akad kedua ni, akad kedua mudah sikit. Nama dia akad jual beli hutang. Akad jual beli hutang. Lagu mana? Sama juga, cuma tak bayar selalu ya. Panggil, mari dek mari kira dulu, mari kira ni. Ni hamba nak makan dulu, adik kira siap belaka. Dia pun kira, dia kata habis 100 riyal semua. Dia kata meja habis ni semua 100 riyal. Kita ajak lagu mana dia? Dek, sebentar lagi ni habis bayar. Belum habis, masa habis balik ni habis bayar. Kina itu dia panggil apa tu? Dia panggil lafaz hutang tu. Isyarat dia, kita royak hutang. Sebab kalau kita royak direct dia, royak hutang, takut dia keju. Takut dia keju. Dia kata kita tak leh hutang ni abang. Dia kata kedai kita semua, kedai kita kena bayar selalu. Dia tak faham. Jadi kita waktu nak bayar ni kena bayar berapa nama? Bayar hutang. Bayar hutang yang kita kata hak kita makan dah tu. Bayar jual beli hutang. Boleh dah akad boleh. Dia kata ni saya jual lah semua tadi dia 100. Kita pun royak dia saya bayar dah tu. Saya makan tadi 100 tu. Bayar ke apa nama? Bayar hutang. Jadi akad hutang ni adik kakak 2 tempat dia boleh buat. Akad dulu, yang kedua bayar. Akad dulu boleh, yang kedua bayar. Ataupun dia nak akad tepat bayar tu, boleh juga. Hak rolik buat lagu mana? Akad dulu. Ni hamba makan dulu dah. Bentar lagi nanti hamba bayarlah. Jual beli hutang. Dia tak bayar lagi. Waktu bayar tu dia bayar. Bayar apa? Bayaran dia tu dia panggil bayaran jual beli hutang. 2. Ketiga. Hak ketiga ni paling mudah. Akad ketiga ni paling mudah. Hamba buat ni lah. Hamba dengan tu guru hamba dulu masa duk mengaji dulu di pondok dulu. Kebanyakan tak boleh. Payah nak amal hak nombor 1 dengan nombor 2, kita amal nombor 3. Nombor 3 dia panggil apa? Akad hutang. Ni pelik lagi. Akad hutang. Hutang ni adik kakak, dia bukan berhutang duit je. Dia boleh nak berhutang makanan boleh. Kan orang kita dulu berhutang beras, dia berhutang putus beras tengah malam, pergi rumah jiran minta beras. Gapo tu berhutang beras. Bayar beras, bayar duit boleh. Bayar beras pun boleh, bayar duit pun boleh. Berhutang garam tengah malam, bayar beras, bayar garam, bayar duit boleh. Mutuh beras tengah malam, putuh garam tengah malam, putuh gula tengah malam. Dulu kedai jauh. Lepas tu pergi jiran, ketuk pintu jiran. Tu. Jadi akad dalam restoran, kedai makan ni adik kakak, akad hutang. Lagu mana? Tapi dia ada cara. Mazhab Syafi'i ingat belum makan kena milik dulu, kena niat milik. Tak boleh gomo pakai mari semata gomo. Tak boleh. Dia kena milik dulu. Nak milik jual beli hutang boleh, nak milik hutang boleh, nak milik jual beli cash boleh. Lagu mana cara dia? Cara dia mana makanan hak sapa depan meja kita ini, 2 cara kita boleh buat. Pertama, lafaz jelas, dia panggil lafaz soreh. Lafaz soreh, lafaz jelas. Lafaz jelas lagu mana? Aku nak berhutang, aku nak hutangkan, berhutang semua makanan atas meja ni, nanti aku bayar. Bukan jual beli hutang, bukan. Berhutang. Lain tu, hak tu duk pening tu. Pening antara jual beli hutang dengan berhutang, pening. Akad beza. Akad jual beli hutang lain, akad berhutang lain. Cara kedua dia kakak, kinayah. Kinayah boleh. Kinayah lagu mana? Kinayah ini dalam hati. Kinayah ada 2. Lafaz kinayah ada lafaz, yang kedua tak ada lafaz. Tak ada lafaz lagu mana? Dia niat aku milik makanan depan ni secara hutang. Kita milik secara hutang. Maka apabila kita makan, boleh tak haram pun kita makan sebab dah jadi milik kita.
Milik secara hutan, bukan milik secara jual beli hutan. Ketika mana kita nak pergi bayar di cashier, kita tanya dia berapa hak hamba makan tadi, meja hak hamba makan berapa? Dia kata 100, dia kata tak lebih. Dia kata 100. Kita bayar, ingat, bayar itu dengan akad hutan. Sama ada kita nak guna akad jelas, ada akad, ataupun kita nak guna tak ada akad, sah, qaul dhaif. Qaul dhaif tak ada akad, kita holo je niat apa? Niat bayar hutang. Dia panggil dhamanun mutlafun, membayar hutan yang telah, harta yang telah kita makan. Boleh. Itu 3 dulu, 3 cukuplah dulu ya. Kalau dia ada 4 lah, dia ada 4 asas. Jadi 3 cara boleh kita amal ketika kita duduk di kedai makan. Jangan kita tak ada pilih mana-mana akak. Siapa makan gomo semata. Gomo lepas tu pergi bayar. Pergi bayar tu, bayar berapa? Bayar hak saya makan. Dia akak berapa nama? Bayar. Dan ada akak dah. Jual beli. Kalau hak jenis hak lebar sikit tu adik kakak, dia akak jual beli. Akak jual beli lagu mana? Harga pun tak tahu. Barang kita gomo belaka dah. Pakai dalam perut dah. Kita timbuk pakai dalam perut dah. Barang tak ada dah. Nak bayar tak boleh akak jual beli. Kerana nak akad jual beli kena wajib tahu harga. Wajib tahu. Bukan sunat, wajib tahu harga. Sepinggir, 2 pinggir, 3 pinggir kita makan, saya sobat kita ni sepinggir berapa? 3 pinggir berapa harga? Wajib tahu harga kalau kita nak bayar. Nak bayar jual beli cash atau jual beli hutan. Tapi kalau hutan tak wajib tahu. Tak wajib tahu nilai. Cuma wajib bayar barangan sama atau sama nilai. Tu lain tu. Ni ambo butai air ni adik kakak. Ambo butai air, bukan jual beli hutang, butai air. Ambo wajib bayar, wajib. Bayar lagu mana? Boleh bayar benda sama ataupun sama nilai. Ambo beli satu lagi air sama lagi ni sama air ni, ambo pun bayar air. Ni ambo butai dengan ambo butai lah dengan apa nama ni Tok Bila. Tok Bila dah harga sangat ni, main kambol lah sikit, ambo butai air sebotol. Tok Bila kata tak apa, saya ambil lah. Bila bayar, ambo pembeli air sama ni, bayar hutang, boleh? Boleh. Ataupun ambo bayar nilai sama. Berapa nilai air ni? 2 riyal. Bayar 2 riyal. Beres. Wallahu a'lam. Jadi terlebih masa banyak, ambo minta maaf banyak. Jadi tak bukalah soalan. Terlebih kalau buka soalan, siapa buku 9 bukan dia lah. Jadi kata tadi nak 8.20, dia gomo. Dia tu lah dia tak boleh percaya mana geng ustaz ni, dia kata. Geng ustaz ni kalau dia kata nak berhenti 8.20 belum tentu boleh percaya mana. Wallahu a'lam. Insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan tuan keberkatan, orang panggil keberkatan usia kita dengan sebab kita berada di tempat yang berkat, majlis yang berkat. Tu sehingga mana kita pun tempias diberi keberkatan. Dan paling penting Allah berikan kepahaman kepada kita dan kekuatan untuk kita beramal sama dengan orang panggil hukum Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kepada adik kakak semua, dan terima kasih banyak kepada Ustaz Pik dan semua kepimpinan surau masjid kita yang sudi orang panggil jemput ambo untuk orang panggil berkenalan, orang panggil jumpa mata. Kerana jumpa mata tu adik kakak antara pahala yang besar, dia panggil pahala berukhuwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.